Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izazi bin Yahya, nombor matriks 73101. Kami akan membentangkan tentang tugasan 3, analisis wacana. Untuk pengenalan kepada tugasan kami, objektif utama kajian adalah menganalisis wacana teks dari aspek linguistik dan bukan linguistik. Wacana yang telah kami ambil adalah wacana tulisan, iaitu dari akhbar, wacana lisan, iaitu daripada ucapan, pewacana, dan wacana internet, iaitu wacana yang diambil daripada media sosial. Untuk menganalisis wacana, kami menggunakan 3 kerangka untuk menganalisis wacana yang dipilih. Antaranya ialah kerangka analisis 3 dimensi Verkle 1992. Kerangka ini dibagi kepada 3 dimensi. Yang pertama dikaji dari aspek struktur ayat, aspek berpautan, aspek nahuan dan aspek leksikalisasi. Dimensi kedua pula penafsiran terhadap wacana yang dibahagi kepada beberapa ciri, iaitu penghasilan, penyebaran dan penggunaan. Akhir sekali, dimensi ketiga iaitu penghasilan dan penafsiran wacana. Seterusnya ialah kerangka analisis framing Hakin 1997. Kerangka ini menganalisis wacana dari aspek foregrounding, backgrounding dan topicalization. Akhir sekali, kerangka multimodal Kress dan Van Leeuwen 2006. Kerangka ini adalah analisis berkaitan bukan linguistik, iaitu analisis gambar dan unsur semiotik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ialah Daniel Haris bin Saringi bernomor matrik 68501. Okey, untuk bahagian ini saya akan membentangkan hasil analisis yang kami telah buat, iaitu mengenai wacana tulisan ataupun hard news menggunakan analisis kerangka 3 dimensi iaitu Fairclough yang bertajuk ujian saringan COVID-19 untuk warga asing fasa 1 yang bermula pada 1 Disember 2020. Sebelum itu saya nak terangkan sikit pemeran utama untuk wacana ini ialah Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, iaitu Menteri Kanan Keselamatan Malaysia, dan sumber wacana ini adalah kami peroleh daripada malaysiakini.com dan penulis wacana ini adalah Mukris Hazim. Okey, kita terus kepada dimensi 1, iaitu yang mengandungi bahagian struktur ataupun kita kenali sebagai struktur generik, bahagian yang membentuk teks ataupun wacana tersebut. Terdapat 4 strukturnya, iaitu yang pertama adalah topik yang kita kenali sebagai headline, yang kedua adalah pendahuluan yang kita kenali sebagai lead, yang ketiga adalah isi ataupun kita kenali sebagai body, dan yang terakhir adalah penutup, kita kenali sebagai tail. Dan dari topik itu, dari struktur topik, isu itu diperkenalkan dan kepada pendahuluan, isu itu diperkembangkan, dan kepada isi, isu itu diperkembangkan lagi, dan di penutup, isu itu dipertahankan. Begitulah struktur yang terdapat pada wacana teks tersebut. Okey, kita terus kepada aspek berpautan yang terdapat dalam dimensi 1 juga, iaitu dari segi jainan kata yang digunakan oleh penulis dalam menghasilkan wacana tersebut. Dan dalam jainan kata tersebut terdiri dari frasa nama dan retorik yang digunakan oleh penulis. Yang pertama adalah frasa nama. Contoh frasa nama yang terdapat dalam wacana tersebut adalah Putrajaya, Disember, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor dan sebagainya. Banyak lagi yang digunakan. Dan seterusnya adalah retorik. Jenis retorik yang digunakan oleh penulis dalam menghasilkan wacana ini adalah retorik pemberian, iaitu yang berbentuk deskriptif dan informatif. Contohnya adalah pemeran memaklumkan jumlah kawasan yang menjalani ujian saringan sebanyak 16,300 orang, dan itu merupakan retorik yang digunakan oleh penulis dalam menghasilkan teks tersebut. Seterusnya dari aspek nahuan. Aspek nahuan yang terdapat di dalam hard news ataupun wacana tersebut hanya dapat dilihat melalui proses kata kerja sahaja. Contohnya adalah kata kerja pelaksanaan, dijalankan, mendengar, mengulas, dan banyak lagi contoh yang terdapat di dalam wacana tersebut. Dan wacana tersebut juga merupakan wacana yang mengandungi jenis ayat aktif transitif yang menjadikan wacana tersebut sebagai wacana yang aktif. Hal ini adalah kerana terdapat ayat di dalam wacana tersebut meletakkan kata kerja sebelum subjek. Contohnya pelaksanaan ujian yang terdapat pada struktur isi ataupun dikenali sebagai body dalam wacana tersebut.
Seterusnya kita beralih kepada dimensi kedua, iaitu analisis wacana yang lebih menjurus kepada memerihal ataupun menghuraikan aspek dari penghasilan ataupun penafsiran. Dari segi penghasilan intertextuality, wacana tersebut mengandungi representasi wacana dengan menggunakan petikan langsung dari pemeran sebagai wacana. Contohnya, petikan "Jadi setakat ini kita belum membenarkan lagi", dan itu merupakan petikan langsung dari pemeran dijadikan sebagai wacana. Seterusnya kita beralih kepada meta wacana. Terdapat meta wacana juga di dalam wacana tersebut yang digunakan oleh penulis, iaitu petikan secara tidak langsung. Contohnya, Ismail juga berkata MKN telah membangkitkan isu kebenaran kepada sukan permotoran untuk kembali aktif, dan itu merupakan contoh meta wacana yang terdapat di dalam wacana tersebut. Dari segi interdiskursivity pula, wacana tersebut menggunakan pelbagai wacana di dalam teks, iaitu eksposisi ataupun laporan. Contoh laporan yang terdapat dalam wacana tersebut ialah petikan melaporkan bahawa warga asing akan menjalani ujian saringan COVID-19 bermula 1 Disember 2020, dan itu merupakan laporan ataupun eksposisi yang terdapat dalam interdiskursivity. Dan seterusnya adalah penggunaan. Penggunaan dalam wacana ini disasarkan khas kepada khalayak orang awam, dan pewacana itu merupakan penulis wacana itu sendiri, dan lingkaran penggunaan adalah pengamal kesihatan, komuniti luar ataupun dalam negara. Akhir sekali adalah dimensi ketiga, iaitu dimensi ketiga dalam kerangka FECLAF adalah analisis praktis sosial yang akan menjelaskan persoalan berkenaan dengan pelbagai orientasi yang terdapat dalam wacana. Wacana tersebut secara langsung akan memberi implikasi yang positif kepada perubahan sosial. Hal demikian adalah kerana penularan penyakit berjangkit seperti ini perlu diatasi dengan langkah yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwajib, contohnya dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Saya Muhammad Syarul Azwan bin Hussein 6672. Berdasarkan wacana teks yang dipilih, bagi melihat kepada aspek bagaimana kandungan teks yang disampaikan dan berdasarkan pengamatan backgrounding dalam wacana ini, idea utama adalah berkenaan dengan pelaksanaan ujian saringan COVID-19 kepada semua pekerja warga asing di negara ini. Slide yang kedua adalah isu yang melibatkan ujian saringan kepada warga asing sahaja dan tidak melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan kematian. Backgrounding bagi wacana ini adalah berkaitan dengan beberapa isu lain yang berkaitan dengan perkembangan kawasan Toka Pecah dan Batu Pahat yang mempunyai 56 kes positif COVID-19 direkodkan selepas. Seterusnya, isu lain juga disentuh berkenaan dengan dunia sukan permotoran untuk kembali aktif. Seterusnya adalah kerangka analisis multimodality. Yang perlu dianalisis adalah berkaitan dengan apakah maksud ataupun mesej yang hendak disampaikan di dalam teks. Adalah pemberitahuan program pelaksanaan ujian saringan COVID-19 kepada warga asing dan ianya akan dijalankan secara berperingkat di setiap negeri. Mesej yang disampaikan ini lebih kepada maklumat yang berkaitan dengan warga asing yang diwajibkan untuk menjalani ujian saringan COVID-19 dan tidak melibatkan kes-kes kematian. Gambar yang digunakan dalam akhbar ini adalah berlatarkan pekerja warga asing yang sedang berkumpul berdekatan dengan sebuah kilang. Gambar ini berfokuskan kepada pekerja-pekerja warga asing mana mereka dikehendaki wajib menjalani saringan ujian COVID-19. Gambar ini jelas menunjukkan penekanan terhadap isu ini. Mood semiotik yang dikenal pasti adalah kedudukan badan dalam keadaan berdiri. Suasana ini kelihatan mereka sedang bercakap antara satu sama lain. Tidak kelihatan raut wajah yang menampakkan kegelisahan di antara mereka. Secara jelas dapat dilihat mereka memakai pakaian beruniform pekerja di salah sebuah kilang di Malaysia. Saya Khairul Nizamuddin bin Muhammad, nombor matrik 70073. Pemeran utama bagi wacana lisan ialah Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, sama seperti wacana yang lain. Maklumat berkaitan dengan wacana tersebut ialah ia merupakan sidang media Menteri Kanan Pertahanan bertarikh pada 27 November 2020. Durasi ujaran video adalah selama 25 minit 44 saat. Daripada segi struktur, wacana lisan tersebut dibina berdasarkan 3 bahagian utama, iaitu pembukaan, pertukaran maklumat dan penutup.
Topik utama wacana ialah penguatkuasaan bagi menghalang penularan COVID-19 di dalam negara. Manakala topik minornya ialah saringan COVID-19 pekerja warga asing sama seperti wacana yang lain. Daripada segi perpautan, terdapat penggunaan pengulangan frasa seperti task force dan ops benteng. Selain itu, penggunaan perujukan seperti kata itu dan ini. Kata hubung juga digunakan seperti kata dan serta dengan. Wacana tersebut merupakan wacana interaksi argumentasi. Daripada segi aspek nahuan, antara jenis kata kerja yang digunakan adalah seperti memantau dan mengawal. Kata ganti saya merujuk kepada pemeran utama dan kita merujuk kepada pihak kerajaan. Jenis situasi dalam wacana tersebut seperti sukan pemotoran terjejas teruk. Terdapat banyak penggunaan ayat aktif dalam wacana. Contoh ayat modaliti dalam wacana tersebut seperti patuhi setiap SOP. Daripada aspek leksikalisasi, istilah baru yang digunakan adalah seperti task force dan ops benteng. Istilah ganti jalan tikus merujuk kepada jalan rahsia atau tersembunyi. Kata SOP yang berubah makna pada asalnya merujuk kepada prosedur biasa bagi melakukan kerja, manakala darurat pada asalnya biasa dirujuk kepada darurat perang atau bencana alam. COVID-19 merupakan kata yang digunakan secara berlebihan dalam wacana. Daripada segi penghasilan, contoh ayat perandaian seperti adakah MKN mungkin akan berbincang. Contoh ayat nafian seperti tidak memakai penutup muka. Wacana lisan tersebut disebarkan dengan media elektronik dan internet serta ia disasarkan kepada wartawan, guru, penganjur sukan dan rakyat. Daripada segi sosial luaran, pemeran utama memberikan maklumat berkaitan penguatkuasaan MKN dan pemeran utama menyatakan perubahan situasi seperti pelaksanaan PKP bersyarat. Bagi kerangka framing, isu yang dipaparkan secara jelas dalam wacana tersebut adalah berkaitan penguatkuasaan bagi menghalang penularan COVID-19 dalam negara. Perkara ini jelas dilihat kerana pemeran banyak membahaskan berkaitan SOP dalam tempoh COVID-19. Manakala isu yang tidak dipaparkan secara jelas atau backgrounding adalah berkaitan kerugian yang dihadapi negara kerana pelaksanaan PKP atau SOP yang ketat. Hal-hal berkaitan kerugian atau masalah kewangan tidak dinyatakan sama sekali dalam wacana tersebut. Daripada segi topikalisasi, tiada teks khas ucapan yang disebarkan kepada umum, maka kami perlu untuk mentranskripsi wacana lisan secara biasa. Secara keseluruhan, wacana tersebut adalah berkaitan penguatkuasaan dalam tempoh pandemik. Daripada segi agensi, pemeran utama paling berkuasa kerana setiap ucapan beliau memberikan pengaruh kepada sosial luaran. Bagi kerangka multimodaliti, latar belakang video tersebut ialah jalur gemilang, bendera ATM dan pesawat udara. Ia menunjukkan bahawa pemeran utama mewakili kerajaan Malaysia dan beliau mempunyai kaitan dengan Angkatan Tentera kerana beliau merupakan Menteri Pertahanan. Terdapat juga penggunaan jurubahasa bagi orang pekak. Ia menunjukkan bahawa maklumat dalam wacana tersebut penting untuk difahami semua orang. Rakaman video juga akan beralih kepada wartawan semasa sesi soal jawab, menunjukkan bahawa ada pemeran lain dalam dan ada aspek pertukaran maklumat. Pemeran utama berpakaian formal menunjukkan bahawa sidang media tersebut ialah rasmi. Mata pemeran utama banyak tertumpu kepada wartawan kerana wartawan merupakan sasaran utama wacana tersebut. Apabila ingin memberi mesej kepada masyarakat, pemeran akan memandang kamera. Pergerakan tangan juga digunakan bagi memberikan gambaran mesej yang ingin disampaikan. Akhir sekali, pemeran utama memberikan penekanan suara semasa menyebut kata sebelum dan selepas. Ia bertujuan bagi menarik perhatian bahawa SOP sebelum dan selepas perlumbaan sukar untuk dijaga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azam Arif bin Hashim, nombor matrik 69202, akan membentangkan berkenaan dengan wacana internet. Pertama sekali, wacana internet ini merupakan wacana yang telah diambil daripada Twitter dan pemeran utamanya ialah Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob yang merupakan Menteri Kanan Pertahanan Malaysia. Pertama sekali ialah analisis 3 dimensi fake law. Untuk dimensi yang pertama, struktur teks merupakan salah satu aspek yang dititikberatkan dalam kerangka tersebut. Struktur wacana ini mengandungi metadata, interaction with tweet dan kandungan teks. Metadata iaitu nama pemilik Twitter itu sendiri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tarikh dan masa juga tertera pada wacana Twitter tersebut iaitu pada pukul 8 malam pada 27 November 2020. Kandungan mesej wacana tersebut terdiri mempunyai caption iaitu suatu teks atau mesej yang ingin disampaikan. Hyperlink juga diberikan seperti replying to
alias Ismail Sabri 60 dan imej untuk tweet utama tersebut juga diberikan. Kerangka fake log bagi aspek nahu. Aspek nahuan hanya dapat dikesan melalui proses kata kerja pelaksanaan iaitu pada tweet pertama baris pertama dan baris kelima, mengatur iaitu pada tweet kedua baris pertama, menjalankan iaitu pada tweet kedua baris keempat, mengikut iaitu pada tweet kedua baris kelima, dibayar pada tweet kedua baris ketujuh dan ditanggung pada tweet ketiga iaitu baris pertama. Dari segi klausa atau ayat pula, wacana ini disampaikan oleh pemeran merupakan ayat jenis aktif. Dari struktur generik atau bahagian yang membentuk teks, tweet pertama terdapat 24 perkataan dan 186 karakter. Tweet kedua 31 patah perkataan dan 226 karakter, dan tweet ketiga iaitu 12 patah perkataan dan 75 karakter. Pemeran juga menerangkan cara isu yang disampaikan tersebut agar terus berkembang agar mudah difahami. Aspek berpautan pengulangan kata juga dapat dilihat pada wacana Twitter tersebut. Aspek perakronomian pada tweet tersebut. Jenis retorik dan wacana ini menggunakan retorik pemberian iaitu bersifat deskriptif dan informatif. Dimensi yang kedua, ia lebih menekankan kepada unsur pemerihalan atau huraian mengenai aspek penghasilan dan penafsiran wacana atau analisis makro. Aspek yang dapat dilihat pada wacana tersebut adalah interdiskursivity iaitu atau aspek penerangan. Contohnya, tweet tersebut pemeran mengemukakan info-info berkaitan proses pelaksanaan ujian COVID-19 kepada warga asing dengan terperinci pada tweet kedua dan tweet ketiga. Aspek penyebaran wacana disebarkan melalui laman media sosial Twitter dan disampaikan kepada khalayak ramai yang bukan secara khusus untuk pengguna Twitter. Aspek penggunaan pihak sasaran pemeran adalah tertumpu pada majikan, pekerja asing dan pekerja itu sendiri. Bagi dimensi ketiga pula, menjelaskan persoalan berkenaan dengan pelbagai orientasi yang tersirat dalam wacana. Aspek perubahan sosial, wacana ini jelas menunjukkan bahawa perubahan kepada berkurangnya penularan COVID-19 ini dapat diwujudkan dengan pelaksanaan ujian saringan tersebut kepada pekerja asing. Aspek sistem nilai dan pengetahuan, didapati bahawa pemeran pada wacana ini mengetahui langkah dan proses yang berkesan dalam pelaksanaan ujian saringan ini agar dapat mengelakkan penularan COVID-19 di Malaysia. Hubungan dan identiti pula, wacana ini melibatkan antara majikan pekerja asing dan pekerja asing itu sendiri. Analisis framing hakim. Aspek foreground itu berkenaan dengan pelaksanaan ujian saringan COVID-19 kepada pekerja warga asing akan bermula secara berperingkat dan tersasar bermula 1 Disember 2020. Aspek topikalisasi berkenaan dengan pelaksanaan ujian saringan COVID-19 kepada pekerja asing yang dijalankan secara berperingkat mulai 1 Disember 2020. Aspek agensi, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu Menteri Kanan Keselamatan, Menteri Pertahanan Malaysia. Akhir sekali ialah analisis multi-modality crash dan Van Leeuwen. Tweet yang disertakan dengan imej Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berlatarkan pekerja di sektor cari gali minyak dan frasa warna kuning. Ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh dalam imej juga menjelaskan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tegas. Untuk kesimpulan kajian kami, kebaikan analisis menggunakan 3 kerangka ini mampu memberi pemahaman kepada khalayak dalam menganalisis wacana dalam pelbagai pendekatan. Sekian, terima kasih.